musyrikin ini mereka mengingkari dengan bertanya, nenek moyang kami yang terdahulu yang dah lama mati ni dihidupkan juga ke? Mereka bertanya bukan kerana mahu beriman, tetapi mereka bertanya kerana mengingkari akan kehidupan semula selepas mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini insya-Allah kita akan membaca ayat yang ke-48, 49 dan kita lihat lagi beberapa ayat bergantung kepada masa. Kita baca terlebih dahulu ayat yang ke-48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awa abauna al-awwalun. Terjemahan ayat nombor 48 ini, Allah Ta'ala berfirman, dan atau adakah juga abauna, nenek moyang kita, al-awwalun, yang terdahulu. Ayat 48 ini adalah lanjutan daripada kesalahan yang ketiga yang dilakukan oleh golongan kiri, iaitu mereka mengingkari sekeras-kerasnya akan wujudnya hari pembalasan amal, hari dihidupkan semula manusia selepas mati. Pengingkaran itu kita boleh dapati daripada persoalan yang mereka telah kemukakan, seperti ayat nombor 48 itu adanya persoalan pada perkataan awa abauna, iaitu perkataan Hamzah kat situ adalah pertanyaan adakah. Jadi orang kafir musyrikin ini mereka mengingkari dengan bertanya, nenek moyang kami yang terdahulu yang dah lama mati ni dihidupkan juga ke? Mereka bertanya bukan kerana mahu beriman, tetapi mereka bertanya kerana mengingkari akan kehidupan semula selepas mati. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab pada ayat yang ke-49, Qul innal awwalina wal akhirin. Maka jawapan yang perlu dijawab oleh Nabi SAW, Allah perintahkan kul, katakanlah, jawab kembali pengingkaran mereka itu, inna, sesungguhnya, al-awwalina, orang yang terdahulu, wal akhirina, dan juga orang-orang yang terkemudian. Ayat ini membawa maksud seperti mana kata ulasan Ibnu Kathir, semua manusia bermula daripada Adam, anak-anak Adam, sampailah hari kiamat, semuanya itu akan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang ke-50 Allah menerangkan mereka nak dihimpunkan ni waktu bila. Diterangkan pada ayat nombor 50, lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
Ayat 50 terjemahannya lamajmu'una, benar-benar mereka itu akan dihimpunkan. Allah kata pasti mereka akan dihimpunkan. Ila miqati, pada masa yaumin, iaitu hari ma'lum, yang sudah dimaklumi. Maklum tu maksudnya yang sudah ditentukan. Allah kata waktu untuk menghimpunkan orang yang terdahulu sampailah orang yang terkemudian, pasti ia akan berlaku pada satu waktu yang telah pun Allah tetapkan. Kalau baca ulasan Ibnu Katsir, waktu itu tidak akan diawalkan oleh Allah dan tidak juga akan diakhirkan oleh Allah, tidak juga ditambah dan tidak juga dikurangkan. Ia akan berlaku tepat pada waktunya. Okey, apa pelajaran yang kita boleh ambil daripada ayat nombor 48, 49, 50? Ada dua pengajaran. Kedua-dua pengajaran itu diambil daripada ayat-ayat yang telah pun kita pelajari. Jadi kita dapat belajar pada pagi ini, semua manusia akan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat. Hari itu sudah Allah tentukan dalam ilmunya. Sudah ada tarikhnya, sudah ada waktunya. Allah sahaja yang mengetahui hari dan waktu yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ayat nombor 51. Okey, ayat ini Allah menerangkan dengan lebih lanjut. Nanti waktu hari kamu dihimpunkan, nenek moyang kamu dihimpunkan, apa yang berlaku kepada kamu wahai golongan kiri? Maka kita baca ayat 51. Thumma innakum ayyuhadh-dhallunal mukadzibun. Dah terputus nafas dah. Okay. Ayat 51 ini dia akan menerangkan lebih lanjut apa lagi azab yang mereka akan terima. Okay. Allah memulakan dengan mengatakan summa, kemudian, innakum, sesungguhnya kamu. Kamu tu siapa? Golongan kiri tadi, yang telah buat 3 kesalahan semasa dekat dunia itu. Dia abaikan segala nasihat Rasul, dia sentiasa dalam kesyirikan, tidak mahu bertaubat, mereka mengingkari hari kiamat ini. Maka Allah memanggil mereka sebagai apa? Ayyuhadh-dhallun, wahai orang yang sesat, al-mukadzibun, dan orang yang sentiasa mendustakan. So ada 2 gelaran lain yang Allah bagi kepada golongan kiri, orang yang sesat dan orang yang mendustakan. Sesat itu maksudnya Al-Imam At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan mengatakan ad-dhalun merujuk kepada mereka tersesat dari mengikuti jalan hidayah yang sebenar. Maksudnya siapa tak ikut jalan lurus, jalan yang telah Allah tunjukkan melalui diutuskan para rasul, maka dia dipanggil sesat. Kalau dia tak ikut jalan lurus, dia nak ikut jalan mana lagi? Dia takkan jumpa destinasinya. Maka mereka dipanggil orang yang sesat. Apa itu al-mukadzibun? Dia merujuk kepada mereka yang sentiasa mendustakan amaran daripada Allah dan janji-janji Allah. Mereka tak percaya, mereka menolak hari Allah nak hidupkan, hari diberikan pembalasan, ada je neraka. Seperti yang kita sebut pendahuluan azab neraka tu,
Mereka tak percaya adanya udara yang panas, air yang panas, naungan daripada asap hitam. Mereka tak percaya. Sebab itu mereka dipanggil al-mukazzibun. Jadi apa yang kita dapat pelajari, golongan kiri ini mereka juga adalah golongan pendusta, mereka juga adalah golongan sesat. Baik, kita teruskan ayat yang ke-52. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dengan lebih lanjut. Kalau kamu dah golongan dhalun, kalau kamu dah jadi golongan mukazzibun, apa azab yang Allah sediakan untuk kamu? Kita baca ayat nombor 52. La akiluna min syajarin min zaqqum. Mereka akan diazab dengan kelaparan. Maka apabila mereka lapar, mereka akan disediakan oleh Allah makanan. La'akiluna, benar-benar pasti kamu akan memakan min daripada syajarin, sebatang pokok, min zaqqum, iaitu pokok zaqqum. Maknanya buah daripada pokok zaqqum. Nanti kita akan ulas pokok zaqqum itu apa. Adakah pokok itu sudah pun wujud? Okay, kita akan baca sekejap lagi. Kita lanjutkan dulu dengan ayat nombor 53. Allah memperincikan pokok zakum yang kamu akan makan nanti kerana kamu lapar, tapi ia adalah azab. Kamu makan macam mana? فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. Maka Allah kata famaliuna, maka kamu akan penuhi minha, daripada buah itu dalam perut kamu. Al-butun maksudnya perut kamu. Jadi Allah kata pokok zakum ni, buah dia kalau kamu makan, kamu akan makan sehingga penuh. Okey, tapi makanan tu melazatkan ke? Maka nak cari jawapan dia, kita kena cari dalam ayat-ayat lain tentang pokok zakum. Antaranya boleh jumpa dekat surah As-Saffat ayat 62, begitu juga dalam surah Dukhan ayat nombor 43. Saya dah sebut dah muka surat dia berapa? 448 dan 498. Okey, mari kita ambil amaran dari Allah ini, pokok buah zakum itu, dengan kita baca kita tengok surah Dukhan. Kalau kita baca surah Dukhan ni, pokok zakum tu Allah kata dia adalah makanan yang special untuk siapa? Ta'amul athim, ayat 44. Makanan bagi orang-orang yang berdosa, kata Allah. Tapi kalau buah itu dimakan, kalmuhli yawli fil butun, dia makan buah dia panas bagaikan kotoran minyak yang mendidih di dalam perut. Kaghalil hamim, mendidih dia macam air hamim. Sekejap lagi kita akan sebut air hamim tu macam mana. Maksudnya buah dia tu kalau makan, macam kita tuan-tuan kalau pernah bawa kereta panas kan, temperature dah panas dah. Cuba tuan-tuan buka dia punya tempat minyak tu, tempat yang air tu kan tentu tersembur ke atas kan. Dia punya panas, dia punya apa tu, apa tempat minyak enjin dia tu. Bagaimana buah tu kalau dimakan, buah itu akan berlaku mendidih dalam perut mereka. Tapi mereka tak ada pilihan, nak makan juga ni lapar, mereka akan makan. Tapi bayangkan cara makan dia macam mana. Okay. Pokok itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya telah pun tanam. Di mana pokok itu ditanam? Mari kita baca dekat surah As-Saffat. Kita tengok dekat surah As-Saffat
ayat 65 sampai nombor 66. Ambil daripada ayat nombor 62 sampailah nombor 66. Okey, kita tengok ayat nombor 64 terus. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Pohon itu dia telah tumbuh di dasar neraka yang marak menyala-nyala. Pokok tu sebenarnya Allah telah tanam di dalam neraka. Pokok tu dah ada, Allah sudah tanam di dalam neraka. Bentuk pokok tu Allah kata tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Buah dia seolah-olah kepala syaitan. Wallahu ta'ala, Allah Ta'ala alam bentuknya bagaimana. Fa innahum la'akiluna minha famali'una minhal butun. Allah kata pasti mereka akan makan daripada buahnya itu sehingga penuh perut-perut mereka. Tapi mereka makan, macam mana rasa perutnya? Mendidih umpama minyak yang dipanaskan. Na'udzubillah. Semoga Allah menjauhi kita daripada memakan pokok zakum. Selain daripada mereka makan, mereka pasti akan haus. Maka Allah ada sediakan air untuk mereka minum. Air itu namanya apa? Mari kita baca ayat nombor 54. فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ. Allah Ta'ala kata, lepas mereka makan pokok zakum yang panas itu, maka cepat-cepat mereka akan meminum pula minal hamim, daripada air yang namanya al-hamim. Al-hamim itu nanti saya akan tunjukkan perincian lanjut ya. Kita boleh tengok dekat sini. Dekat nota tu tuan-tuan tengok dekat himpunan ayat-ayat tentang al-hamim. Saya dah senaraikan ayat-ayat dalam surah lain ya. Kena tengok surah ni supaya dapat perincian. Hamim ni ayat apa? Contohnya kena buka surah Al-An'am ayat nombor 70, buka surah Yunus ayat nombor 4, Al-Hajj ayat nombor 19, buka dalam surah As-Saffat ayat 67, surah Sad ayat 27, surah Ghafir ayat 72, surah Ad-Dukhan ayat 46 dan 48. Dalam surah Rahman tempoh hari kita dah belajar dah dekat ayat nombor 44. Termasuklah suratul Waqi'ah, Allah ulang sebanyak 3 tempat. Ayat 42 yang kita dah baca sebelum daripada ini, yang Allah pasangkan air itu dengan udara yang panas, fi samum. Dan ayat 54 yang kita baca sekarang, dan nanti kita akan jumpa pada ayat yang hujung 93 sekali lagi Allah ulang Al-Hamim. Tapi kita kena tengok lagi 3 surah ni. Muhammad ayat 15, An-Naba ayat 25, Al-Waqi'ah saya ulang kembali tadi tu. Okey. Baik, tuan-tuan. Air hamim ni air apa? Sebenarnya air tu sangat panas. Air yang sampai kepada kemuncak yang paling panas sekali, dia panggil hamim. Kalau dia minum, Allah Ta'ala kata apa? Dalam surah Muhammad ayat nombor 15, Allah Ta'ala kata wasuqu ma'an hamima. Jumpa perkataan hamima, faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka diberi minum, haus ni, panas tadi dah makan buah zakum, nak minum air pula. Allah bagi air, tapi air azab. Jika dia minum, usus-usus perut yang ada dalam mereka akan seolah-olah dipotong. Bayangkan. Kalau kita masuk angin perut dah pun, kita dah, kalau perut dah tegang dah kan, makan, masuk angin pun kita dah tak boleh nak duduk dah. Terbayangkan kalau air tu diminum, umpama usus-usus perut tu dipotong. Rupa-rupanya kalau kita buka dalam surah Al-Hajj, air tu
sebenarnya bukan sekadar untuk diminum, tapi akan dituangkan di atas kepala mereka. Allah sebut dalam suratul Hajj ayat 19 hingga 20. Kita baca dekat ayat nombor 19 yang hujung tu. Allah Ta'ala kata, yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Air panas yang bergelegak tu akan dicurahkan ke atas mereka. Apabila kena dicurahkan, yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Hancur apa saja organ yang ada dalam perut dan kulit badan mereka. Bayangkan. Tapi tak mati. Elok balik. Tuang lagi. Hancur lagi. Kulit-kulit ni jatuh ni. Allah hidupkan lagi. Tuang lagi. Sebab itu Nabi sebut di dalam hadis yang sahih, sesungguhnya hamim akan dituangkan ke atas kepala mereka dan akan terus tembus air itu ke dalam perut mereka, menghancurkan segala apa yang ada di dalamnya. Kemudian dia akan mengalir keluar daripada kakinya. Setelah itu orang itu dikembalikan semula dalam bentuk yang asal. Kita bayangkan macam mana penghuni neraka kalau mereka kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Na'udzubillah. Semoga Allah menjauhi kita daripada azab makanan daripada pokok zakum dan juga air daripada al-hamim. Tapi kita tak sempat nak cerita, kalau air itu boleh menyebabkan habis anggota tubuh badan mereka, mereka sanggup minum tak? Mereka pasti akan minum. Tapi cara dia minum tu kita kena sambung esok, InsyaAllah. Sebab kita dah 21 minit. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.